Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam, barisan imam-imam, bilal-bilal, tuan pengurusi, barisan ahli jawatankuasa, barisan pendidik, Ustaz Tahfiz Ad-Diniyah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurnia kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala catatkan pertemuan ini sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama, yang menjadi asbab untuk kita mendapat perlindungan di padang mahsyar kelak. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yadhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang mendapat payungan Arash. Salah satunya adalah 2 orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda serta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, doa berpanjangan buat mereka. Dan juga doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Syria, di Palestin, di Myanmar, di Kashmir, di Uyghur, Selatan Thailand, Filipina, seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, kita mendoakan agar mereka mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada masa yang sama, bila kita doakan yang baik-baik untuk orang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat akan turun mengaminkan doa itu, dan malaikat akan berkata amin walaka bimithli. Malaikat akan berkata amin dan mendoakan perkara yang sama buat diri yang berdoa. Pendek kata, lagi banyak kita doakan kebaikan untuk orang lain, lagi banyak baik datang pada kita. Selalunya kita doa untuk diri sendiri, tuan-tuan. Kita nasihat, kita doa. Kita nak panjang umur, kita doa pula sendiri. Kalau nak orang doakan pula, bukan murah harganya. Kena masak-masak dulu, kena ada ayam masak merah, kena masak nasi minyak, barulah doa selamat tu beria. Kalau panggil orang doa selamat hidang air kosong je, boleh ke tuan-tuan? Boleh, tapi takut tak selamat lah lepas tu. Nama doa selamat, tak selamat, apa air kosong bang? Tapi mudahnya kita nak menjemput doa malaikat dengan kita duduk di balik tiang. Ya Allah, si fulan itu baik orangnya, ya Allah, kau panjangkan umur dia. Ya Allah, si fulan itu baik orangnya, ya Allah, kau limpahkan rahmat rezekimu pada dia. Malaikat tak segan silu mengaminkan doa itu untuk kita. Lagi banyak kita doa untuk orang, lagi banyak malaikat, bukan satu, beribu-ribu malaikat. Ya. Tapi hati-hati kalau orang minta tolong doakan pula, dia minta tolong doakan kahwin seorang lagi. Ya. Tuan imam lah risiko tinggi. Ya. Imam pun, ya Allah, Tuan Haji ni kata benar, ya Allah, dia nak kahwin seorang lagi. Amin dia malaikat, imam kahwin dulu. Itu risiko tuan imam lah.
Lepas tu ustaz-ustaz kalau mutawif ni kena kahwin dua. Sebab orang minta izin, minta tolong doa depan Kaabah. Bukan boleh tolak-tolak doa malaikat, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada malam 22, esok 22 Ramadan. Pejam selit kita berada di penghujung dah. Yang mana penghujung ni lah dipanggil kemuncak Ramadan. Ya, kalau kita buat majlis perkahwinan nak menyambut pengantin tu sekarang ni, yang tadi tu semua rehearsal dia. Yang awal-awal tadi 20 hari yang pertama itu hanyalah sekadar raptai sebelum nak menyambut pengantin sampai. Bapa pengantin akan pastikan ayam cukup, sound system okey, bunga mangga cukup. Pengantin nak sampai je, semua siap. Pengantin sampai je, Allahumma salli wa sallim wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik. Gitu dia sebuah sallallahu ala Muhammad. Macam tuan-tuan masa kahwin dulu lah. Ya gitu. Ingat tak? Ya, kalau tak ingat kena kahwin semula ni. Tak tahu saya. Dengan majlisnya, dengan macam-macam hidangan, macam tuan-tuan menyambut menantu lah. Kita tak nak kalah pasal belah perempuan grand. Kita belah lelaki pun nak tunjukkan kita mampu untuk meraihkan pengantin. Apa jadi kalau majlis perkahwinan tapi tak ada paluan kompang? Majlis tetap jalan tapi hambar. Apa jadi majlis perkahwinan tak ada meja VIP? Majlis tetap jalan tetapi hambar. Apa jadi pada majlis perkahwinan? Tak ada pelamin, tak ada PA system, tak ada sound system, makan pun bersila. Hambar, tuan-tuan. Apatah lagi tengah orang ramai pukul 1.30 tu ayam habis, lagi disaster. Ramadan yang kita raih ni, tuan-tuan, akan jadi disaster. Ramadan yang sedang kita raikan ini ada bencananya apabila kita tidak cermat dalam melakukan amal ibadat. Bulan Ramadan, bulan Allah tingkatkan semua jumlah amalan. Maksudnya kalau kita sembahyang sunat dapat pahala wajib, sembahyang wajib berkali-kali ganda pahala. Maksudnya dari sudut kuantiti Allah dah secure dah. Awak buat standard pun awak dapat pahala banyak. Maksudnya Ramadan bukan kuantiti yang menjadi penilaian, tetapi kualiti pada ibadat yang dilakukan. Apa artinya kalau kita baca Quran, kita kejar khatam tapi tajwidnya salah, makhraj hurufnya gelau, ya, tidak ada tadabbur, tidak ada pemahaman, dapat pahala bacaan, tapi takut-takut tindakan kita bercanggah dengan apa yang Allah arahkan. Ya, tuan-tuan, malam ni tajuknya adalah surat cinta daripada Allah. Surat cinta daripada Allah itulah Quran. Kita dah menyambut nuzul Quran beberapa hari sudah. Bila sebut Ramadan dengan Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan turunnya Quran, bukan pada bacaan sahaja. Bacaan tu memang confirm, tak boleh salah lah, ya. Bacaan ni sepatutnya Ramadan kita tak nak baca macam bulan Syaban dan Rejab. Bacaan kita mesti upgrade sikit. Jumpa Tuan Imam, Mam, kalau boleh saya nak betulkan 28 semua huruf hijaiyah ni makhrajnya biar tepat. Gitu. Satu hari satu huruf, 30 hari 30 huruf, tapi huruf ada 28 je. Ini cara orang meningkatkan kualiti pada bulan Ramadan. Apatah lagi kalau kita baca Fatihah, tuan-tuan, ada salah yang menyebabkan batal sembahyang. Kita tak nak bila akhir Ramadan baru detect, ya Allah, salah bacaan Fatihah, yang menyebabkan sepanjang masa kita sembahyang rosak sembahyang Fatihah tu. Ya, ini dipanggil disaster majlis perkahwinan. Orang dah ramai, nasi mentah lagi. Dah di hujung-hujung usia, ya Allah, Fatihah salah. Contohnya yang kita boleh kenal pasti, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Yang macam alhamdulillah tak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan ada orang bertukar ain menjadi hamzah. Sami Allah bukan sami Allah. Ini semua bacaan-bacaan yang salah. Nak detect, nak pastikan kita kenal kesalahan ini, tuan-tuan, kita perlu orang yang pakar duduk depan.
Berapa ramai orang yang ambil inisiatif bulan Ramadan untuk jumpa pakar Quran. Ya, kalau kita ada kereta Mercedes, kita hantar center Mercedes. Kita ada BMW, kita hantar ke BMW. Kalau kita nak bawa baca Quran, kita kena jumpa pakar Quran. Kita boleh baca antara kita. Boleh baca antara kita, tak ada masalah. Itu pada bacaan. Tapi kita kena upgrade bacaan. Kalau baca dengan kawan, macam berdarjat lah. Kalau kuantiti saja, Allah dah janji dah. Kuantiti memang aku tinggikan pahala. Tapi Ramadan tuan-tuan, pergi jumpa orang yang boleh perbaiki bacaan kita. One on one macam Nabi turun dengan Jibril. One on one setiap Ramadan without fail. Itu dipanggil kualiti pada ibadat. Jadi Quran bacaan kita clear. Letak pula tuntutan nombor 2 pada Quran, iaitu dituntut untuk dihafal. Surat cinta ni tadi kita dituntut untuk dihafal. Tuan-tuan dah berada di pusat tahfiz, itu orang lain lah kita. Kalau Ramadan tahun ini umur kita 65 tahun. 65 tahun tolak 15 tahun, kita tak serius dengan, maksudnya tak akil balik. Tambah lagi 5 tahun, mungkin kita tak serius. Katalah kita start serius umur 20 tahun. 65 tolak 20 ada 45. Kalau tidak ada 45 surah yang kita dah hafal, berarti kita tak serius dengan Quran. Di saat Nabi SAW dapat wahyu yang pertama, apa kata Nabi pada Jibril? Wa ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Iqra. Wa ma ana biqari'. Iqra ya Muhammad. Wa ma ana biqari', aku tak tahu baca wahai Jibril. Dalam keadaan Nabi tak tahu baca, tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi hafal. Nabi tak pandai baca, tapi Nabi boleh hafal. Kita terbalik, kita boleh baca, tapi hafalnya tak pernah gerak. Rugi tak? Rugi. Salah satu sebab Andalus jatuh di tangan tentera Salib, apabila orang sudah tidak lagi menghafal Quran dan menghafal hadis sirah Nabi SAW. Itu jatuh 800 tahun bumi Andalus bertapaknya Islam, adanya sultan dan azan dilaungkan di bumi Spain. Sekarang mana ada dah Islam di Spain? Ada suam-suam buku je. Itu 800 tahun tuan-tuan. Islam di Nusantara ni, kalau katalah para mesuara 1400 tahun, baru 600 tahun. Maksudnya lagi lama bertapak Islam di Spain berbanding di tanah Melayu. Tapi di manakah Islam di Spain? Sebab salah satu kata Ibn Hazm Al-Andalusi, bila orang lain, orang dah tak nak menghafal Quran, sebab Quran dah termaktub dan tertulis. Tuan-tuan, setiap daripada kita ni ada tuntutan untuk menghafal Quran. Ada orang kata, Ustaz, kalau Nabi tak pandai baca, maksudnya Nabi ni teruk lah ya? Tidak. Sebab pada masa itu membaca ni perkara yang tak penting, ya? Yang penting boleh buat kerja. Nabi SAW bila berdagang harta Khadijah, habis jual. Ini tanda Nabi pandai buat kerja. Nabi dipanggil pemuda paling amanah di situ. Orang semua jadikan Nabi sebagai contoh. Kamu nak jadi baik, ikut Muhammad. Nak jadi menantu yang tengok Muhammad itu. Nabi ni benchmark pemuda yang terbaik. Macam kita punya mak bapak dulu tuan-tuan. Mak bapak kita dulu mana pandai baca sangat, ya? Tapi boleh turun ke bendang, boleh tangkap ikan, boleh bersawah, boleh noreh getah, semua boleh buat. Rumah boleh buat rumah tanpa paku. Kalau anak tu 16 orang anak, pandai je dia buat, tak payah baca pun, Zaman sekarang ni lagi pandai dia punya tahap education tu. Dia pandai baca, kerja tak pandai. Kita pergi interview budak 4 flat dengan budak yang 2 pointer. Yang pandai buat kerja 2 pointer lagi banding budak 4 flat. Masuk universiti, budak ni semua straight A. Budak ni tak straight A pun, tapi tengok dari sudut performance, budak yang tak straight A ni kerja lagi cepat, lagi cekap. Maksudnya membaca pada satu ketika dahulu tidak penting, apatah lagi sekarang. Yang penting pandai buat kerja. Gitu. Jadi bila Nabi turunnya wahyu, Nabi tak pandai baca, tapi Nabi menghafal. Itu tanda Nabi seorang yang sangat bijak. Dijaga Quran dengan hafalan. Jadi tuntutan pada surat cinta daripada Allah Ta'ala yang kedua adalah dituntut untuk hafal. Paling crucial, paling penting tuan-tuan, suratul Mulk yang menjadi jaminan tidak ada azab kubur. Kalau kita bawa kereta tidak ada road tax, tak ada insurans kereta, apa jadi? Kena ada roadblock depan tu, mau kena saman. Tak sempat-sempat nak tekan brake, langgar kita depan. Dah lah road tax tak ada, coverage takaful pun tak ada, berlanggar pula kita depan. Apa jadi? Memang tak raya lah hari tu, ya? Nak kena tukar bumper pula, nak kena hantar workshop.
Kalau kita accident dalam kubur, al-mulk tak ada. Malaikat turun, mana al-mulk awak? Saya tak ada malaikat. Ready, 1, 2, 3, balon. Al-mulk tak ada. Bukan kita tak tahu, kita dah diperingatkan masa hidup untuk baca al-mulk setiap malam, baca al-mulk setiap malam. Tidak ada azab kubur. Ini bergantung pada kadar iman pula untuk beramal. Jadi yang kedua tuan-tuan, tuntutan menghafal Quran nombor 2. 3, Quran bukan sekadar dibaca dan dihafal. Kitab suci Al-Quranul Karim dituntut untuk ditadaburkan. Tadabbur maksudnya kita faham yang tersurat, kita ambil yang tersirat, dan ada amalan tindakan. Sayang kalau kita berada di bulan Ramadan, kita tak faham apa yang Allah suruh dan apa yang Allah larang secara sempurna dalam Quran. Sepanjang Ramadan tadi imam pun baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah redha, minta Allah syurga, minta Allah jangan campak dalam neraka, minta Allah jangan murka pada kita. Tapi tindakan kita bercanggahan dengan apa yang diminta. Maksudnya apa? Maksudnya tak nak lah. Bila kita minta, satu tak faham. Yang kedua, tindakan kita bercanggahan dengan apa yang diminta. Maksudnya apa? Maksudnya tak nak benda tu berlaku. Kita minta naik pangkat. Jumpa bos, saya nak naik pangkat bos. Bos pun kata boleh naik pangkat. 3 bulan aku review, betul-betul buat kerja, InsyaAllah naik pangkat. Datang awal, balik lambat, kerja siap, mesyuarat datang, update kerja. Dia pun kata beres bos, nak naik pangkat ni pasal gaji increment 1000 naik. Dia komit nak buat. Tapi dalam tempoh 3 bulan yang dinilai itulah dia buat hal. Datangnya lambat, kerja tak pernah siap. Agak-agak lah tuan-tuan, kita memang tak naik pangkat lah kot. Begitulah perumpamaannya bila kita baca Quran. Minta Allah sayang, tapi tak tahu apakah karakteristik yang Allah sayang dalam Quran. Apa yang Allah sayang? Kita boleh senarai kata apakah expectation yang Allah letakkan pada kita untuk dapat sayang Allah Ta'ala. Ini datangnya tadabbur Quran. Tadabbur Quran. Dalam Quran ada 9 karakteristik manusia yang Allah angkat sebagai orang yang Allah sayang. 9. Itu belum cerita ayat suruhan dengan ayat larangan. Ayat suruhan maksudnya kena buat, ayat larangan maksud kena tinggal. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan tajassus, jangan buka aib orang. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan sombong. Wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, jangan makan riba. Tapi semua langgar. Cerita buruk pasal orang yang tersedap nak cakap. Benda yang sedap nak buat adalah cerita buruk pasal orang. Itu biasa. Cerita buruk pasal diri sendiri tak sedap, payau. Bos panggil, duduk jap, aku nak cerita. Buruk penuh perangai kamu. Datang lambat, balik cepat. Rasa 2 jam tu rasa macam seminggu rasa duduk depan bos. Walaupun 3 minit rasa sejam. Sebab cerita pasal diri sendiri. Tapi kalau cerita pasal duduk, aku nak cerita pada kamu. Teruknya orang tu, kita cerita teruk pasal orang, boleh 2 jam. Tuan-tuan, apabila sebut tentang Quran, ada tuntutan yang mesti kita buat dan ada perkara yang mesti kita tinggalkan. Balik ni tuan-tuan, dia mesti ada cetus tindakan. Jadi tuan-tuan, sepanjang Ramadan ni mesti ada tindakan untuk faham Quran, senaraikan do and don'ts, apa yang disuruh dan apa yang dilarang untuk diri sendiri cermin. Ayat suruhan ada banyak, ayat larangan ada banyak. Wa aqimus solah wa atuz zakah. Dirikan solat, bayarlah zakat. Dirikan solat, bayar zakat. Sembahyang kita buat, bila tang zakat, jumpa pusat zakat, semua declare, kita pun declare. Ustaz tengok, tengok ni Tuan Haji tak payah bayar zakat. Alhamdulillah, tak payah bayar zakat. Boleh ke gitu? Patutnya kita, ya Allah Ustaz, takkan saya gaji banyak ni Ustaz, takkan saya tak payah bayar zakat. Saya nak bayar sekarang zakat. Tapi tengok Tuan Haji tak layak ni, tak apa, saya nak bayar sekarang. Patutnya gitu. Tapi kita terbalik, Alhamdulillah Ustaz, ada duit lebih, saya boleh buat benda lain. Tak cukup haul dengan nisab katanya. Boleh tak kita rasa syukur sebab kita tak payah bayar zakat? Tak boleh. Sebab ini rukun Islam nombor 3 zakat ni. Puasa nombor 4. Kita puasa pulun, zakat lari. Boleh tak begitu? Maksudnya kita tak faham surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita tak faham surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan 1400 tahun yang lampau untuk kita berinteraksi dengannya dan letakkan pada amalan. Ya. Dan apatah lagi tuan-tuan, ada karakteristik yang Allah sebut, aku benci dengan sekian-sekian manusia. Innallaha la yuhibbul zalimin, innallaha la yuhibbul khainin, innallaha la yuhibbul mufsidin. Banyak dalam Quran Allah tak suka, Allah tak suka, Allah tak suka. Tapi kalau kita tak put things into action, tak letak dalam tindakan, berarti Quran itu sekadar bacaan sahaja. Yang ini yang dipanggil Quran akhirnya nanti menjadi hujah alaina, menjadi hujah ke atas kita. Sebab apa yang Allah minta kita tak fulfill the requirement, kita tak penuhi apa yang Allah nak, tiba-tiba kita minta Allah sayang. Tak adil pada diri kita, tak adil pada Quranul Karim, dan apatah lagi nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan bulan kualiti, mari sama-sama kita tingkatkan kualiti bermuamalat dengan Quran. Jangan tunggu orang lain, jangan tunggu masjid surau yang mengadakan program untuk kita tadabbur Quran. Kita sendiri yang kena cari inisiatif. Macam mana kita nak kita punya gaji naik setiap bulan, kita nak setiap tahun ada increment, bonus nak kena ada, kita boleh cari extra financial freedom, kita boleh cari gaji, kita boleh cari income macam-macam, meniaga pun macam-macam. Kita nak survive dalam kubur tuan-tuan, seorang-seorang. Kalau baca risalah talqin, petang tadi je orang meninggal. Saya imam satu di Masjid Al-Mardiyah Taman Melawati. Ada orang meninggal, saya baca talqin tu cukup menyayat hati. Wahai si fulanah bin si fulanah, tinggallah kau seorang diri berdagang di dalam barzakh. Berdagang seorang diri itu, Allahu Akbar. Di dunia ni kalau kita berdagang seorang-seorang pun rasa susah dah. Di dalam kubur berdagang seorang-seorang, apa kita nak buat, bermodalkan apa tuan-tuan? Yang mendampingi kita adalah Quran. Tiba-tiba dengan Quran masa hidup di dunia, kita tak pernah nak cakna, nak pernah rapat dengan Quran. Tiba-tiba kita minta dia bantu kita dalam kubur. Adakah kita berlaku adil dengan diri sendiri untuk membuat persiapan hidup di alam barzakh? 50,000 sanah, 50,000 tahun jarak sampai ke kiamat. 50,000 tahun tuan-tuan. Kita 50 tahun ni pun macam-macam kita nak prepare untuk hari tua. Saya pergi auction house nak pergi beli rumah lelong. Kita tak berduit, ada cash sikit, cari rumah lelong, nak duduk lah. Datang seorang pakcik ni umur 70. Tu dia berkilo-kilo duit dia, berkilo, bawa cash kilo. Pakcik nak bid, tak payah bid lah pakcik, bagi budak-budak muda lah bid. Ni untuk hari tua kata dia. Tua, pakcik umur apa? 70 tua. Ada lagi tua lah kata. Tak, maksudnya begitulah manusia. Bila cerita bab dunia ni, dia nak pulun habis-habisan. Tapi akhirat kadang-kadang kita tercicir jauh di belakang, jauh kita dengan sahabat. Apatah lagi kita nak duduk sebelah Nabi SAW yang Allah berfirman dalam Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu sayangkan Allah, ikut Rasulullah, pasti kamu akan disayangi oleh Allah. Itu ayat yang cukup jelas. Sayang Allah datang bila kita ikut Nabi. Tapi kalau kita tak letakkan sunnah Nabi ataupun hadis Nabi ataupun ajaran Nabi sebagai rujukan harian, berarti simpang siur lah jalan kita, tak tahu mana nak pergi. Kena jadikan Nabi sebagai idola dan role model. Tuan-tuan, di akhir Ramadan ini mari sama-sama tingkatkan kualiti bacaan Quran. Kita punya engagement dengan Quran mesti tinggi. Sebab itu surat cinta daripada Allah Ta'ala. Macam mana kita boleh buat SOP sembahyang ni? Sebab kita faham arahan daripada Jaiz. Begitulah kita nak SOP dengan Allah Ta'ala. Kita faham arahan Allah, kita buat. Bukan untuk orang lain, untuk kita meraih cinta Allah, selari dengan apa yang kita minta sepanjang malam Ramadan. Apa yang baik itu pada Allah Ta'ala, yang kurang itu kelemahan diri saya, mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas jemputan dan perhatian tuan-tuan dan puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.